Sekejap. Ada. Lagi sini Pat. Orang makan apa ni kejap ni? Saya on the way Ustaz. Jam. Oh, jam. Sini orang makan nasi Arab ni pagi ni. Itu desakan yang lain tu. Jangan sebut nanti salah niat. Salah niat tu Ustaz, bahaya. Bahaya. Ustaz, lepas kuliah Ustaz ada pergi mana Ustaz? Lepas kuliah? Tak ada mana? Nak main? Kita pergi mengetir ke Ustaz? Boleh. Okey. Baik. Mana hotel mana nak pergi ngetir? Kat warung berjalan ni, yang legit lah, tak boleh lah. Wah, jauh. Kita balik nak ikut tu. Okey. Sambung. Kalau saya tak silap lah. Sambungnya dekat sini. Yang kuning. Sambungnya dekat yang kuning kat sini. Okey, sekarang ni yang biru-biru ni semua dah terang. Okey, sekarang ni kenapakah yang dikatakan syak salah satu daripada Quran ni, ni guru-guru cakap lah, kenapa dia boleh murtad? Okey. Kenapa dia boleh jadi murtad? Ini kerana apa? Kita tulis nota lah. Tulis nota. Kerana menolak beriman kepada segala kitab. Beriman kepada kitab ke atau segala kitab, ada setengah kitab kata segala kitab. Sebab apa? Takut nanti yang dia faham beriman pada Quran saja. Sedangkan Zabur, Taurat semua kena beriman. Jadi ni, beriman kepada kitab ni atau beriman kepada segala kitab ini adalah rukun iman. Ni. Yang kat sini rukun iman. Jadi rukun iman ni rukun iman. Ini rukun iman. Okey, kita dah belajar rukun iman. Iman ni dia adalah membawa makna yang mudah. Kita kata tasdik qalbi. Duduk depan tak pakai tengkuk ke? Tu 380 sen tu. Dia orang ni tak tahulah di 380 sen ni. Kita je tahu ni 380 sen. Rex Moonraker dulu tengok. Rex Moonraker, James Bond. Tengok wayang. Bat mana tahu bat 380 sen. Time saya RM1.3 dah Ustaz. Naik sikit. RM1.3. Dah naik RM50 sen. Lagi tengkuk dulu depan. Tasdik qalbi. Dekat rukun ni, dia kena faham macam ni. Rukun ni pada rukun iman, dia membawa mana? Juzuk. Juzuk ni sebahagian. Juzuk sebahagian. Maknanya kalau tak ada dia, maknanya tak ada lah. Maknanya kalau tak ada satu rukun iman, tak ada lah. Iman tak ada. Ni rukun iman. Okey. Bila menolak salah satu rukun iman, maka tiada sah Islam. Seperti mana sifir yang dibaca. Sifir yang kita kena tahu ni. Tiada sah Islam tanpa iman. Dan sambunglah Pat.
Apa dia? Apa dia? Oh, saya tengah driving Ustaz. Cik. Oh, kau tadi cakap durian kau tak ada ni. Ini dari kitab Paku Iman. Aku nak suruh War lah. War, mana War? Kamu War? Tiada Ya, sah. sah iman tanpa iman dan tiada Sah. Iman Ha? tanpa ihsan. bukan ihsan. Jazam. Islam. Jazam. Bukan ihsan. Ihsan dia tak Maaf, Ustaz. mengesahkan. Ihsan dia tak mengesahkan. Ihsan hanya dia bukan mengesahkan. Ihsan adalah Malim, jawab Malim. Apa dia? Mengelokkan. Bukan. Melokkan betul lah. Okay, melokkan. Ada lagi satu perkataan. Menyempurnakan. Menyempurnakan. Itu peranan ihsan. Dia bukan mengesahkan. Dia menyempurnakan. Tapi Islam dengan iman, dia mengesahkan. Dia mengesahkan. So kita kena faham the formula related dengan ni, dia kena faham. Macam bahagian arkitek lah, bahagian tender. Tiada sah tender tanpa apa ni? Pada hantar tender kena ada apa? Profil syarikat. Drawing. Katalah saya nak sambil tender kat KKR. Dah lupa kan. Oh, dah lupa. Baru pencen 5 tahun dah lupa. Macam kita katalah, tiada sah tender, kalau saya selamat tender dekat kotak tender. Tiada sah tender tanpa apa? Buku je Sebut atas. harga. Sebut harga Ustaz. Harga. IDB. Saya tak boleh harga. CIDB kena ada Tiada sah tender tanpa CIDB. Tiada sah CIDB tanpa CIDB dah tempoh kan? 5 tahun kan? CIDB ni apa dia punya nama penuh? Building Development Industry. Apa ni? Hari-hari sebut dulu tak ingat? Mana orang KKR tak ingat ni? CIDB. Kau apa? KIDB bawang kita tu kita tak ingat kan. Oh kita. KKR tak. Oh bos. KKR lagi ada. KKR bos. CIDB report tu KKR. Oh. Ini bos sombong. Oh betul lah CIDB. CIDB ni building D ni apa? Development kot. I ni industri. C tu. Lembaga. Lembaga orang putih kata apa? Corporation. Construction. Industry. Building development. Development board. Bukan development board. Itu kita pergi site kat Telkom. Saya ni selalunya kadang-kadang pakai zipper. Oh tak boleh Pakai zipper. Ambil gambar. Hantar kat bos. Kat bos, ni tengah buat kerja. Bos tak jawab apa tau. Aku dapat komisi zipper je dia. Aduh mak. Lepas tu dia kata helmet mana? Helmet kan kena kalau pergi site ni ada kena ada topi tu. Topi apa tu lah. Topi. Dia kata engkau orang cakap budak-budak pakai helmet dengan jangan pakai slipper. Yang pakai slipper saya lah. Nanti CIDB datang. Dia boleh saman. Betul lah dia saman. Betul. Yang kelakar CIDB datang pakai slipper. Itu yang best. Kawan-kawan dia datang. Kawan. Tiada sah Islam tanpa iman dan tiada sah iman tanpa jazam. Ini yang dikatakan pada permulaan kitab Paku Iman. Jadi, iman ni kalau disyak, bukan tolak, disyak, cukuplah. Diragu. Satu daripada Quran yang diijmakkan dengan ulama'. Okey. Tulis sini Saya nak tulis ni sebab Ustaz terang gini. Kalau satu ayat itu, kalau jika tiada diijmakkan. Contoh basmalah.
dalam Fatihah. Maka berkata ia. Orang tu kata, Fatihah pula. Allah Akbar. Basmalah bukan salah satu dari Fatihah. Maka tiada kufur ia. Tiada murtad lah. Kenapa tiada murtad? Bismillah ni bukan ijma'. Sebab tu mazhab Maliki tak baca bismillah. Dia baca alhamdulillah pada dia bismillah ni bukan Fatihah. Bukan sebahagian dari Fatihah lah. Jadi itu dah contoh dia bukan ijma'. Ijma' ni maknanya empat mazhab ni dengan teguhnya mengatakan ini ayat Quran. Kalau dia kata alhamdulillah rabbil alamin bukan Fatihah, bukan ayat Quran. Tu boleh murtad. Kenapa? Ijma' ulama'. Maknanya menolak sumber hukum. Ustaz nak tanya. Kalau mazhab Syafi'i je buat Ustaz, mazhab lain tak buat, artinya kita ikut mazhab Syafi'i je kan? Ikut Syafi'i lah. Tapi saya cakap tadi bukan ijma'. Tak kufur. Okey. Tak kufur. Katakanlah orang mazhab Maliki kata, kunut mana? Sunat. Okey. Atau kita kata kunut ni tak sunat, baca. Adakah murtad? Tak murtad. Kenapa tak murtad? Bukan ijma'. Tapi elok ikut ialah Syafi'i ni. Dekat mana perkataan ijma' ni dia jumpai? Okey, ijma' ni maknanya sepakatan. Jangan tak faham makna ijma'. Balikkan WhatsApp. Ustaz, ijma' ni apa? Ijma' ni sepakatan ulama'. Sepakatan. Sebab tu buku murtad ni nak kena belajar juga. Tak boleh baca-baca nanti tak faham. Ini sepakatan. Sepakatan. Faham Sepakatan. Lagi satu ijma' ni apa? Ijma' adalah salah satu sumber hukum. Sumber hukum ada 4. Dulu belajar kat tingkatan 5. Tingkatan 5 dulu belajar. Sumber hukum ada 4. Al-Quran, hadis, kias, ijma' Ustaz Abad sampai garuk pada botak je jawab. Bila Ustaz tanya. Dia tanya tak nak boleh jawab. Quran. Ini bab belajar kat sekolah kan? Hadis. Betul. Hadis. Ni tingkatan 5, saya sekolah teknik tu saya ingat belajar ni. Ijma'. Apa bab nombor 4 macam tu kan? Bat, tadi jawab tak nombor 4 ni. Nombor 4 apa? Kias. Kias. Lepas tu macam Ustaz cakap dulu, ijma' ni tak tolak. Bagaimana Quran tak tolak, bagaimana hadis tak tolak, bagaimana ijma' tak tolak, bagaimana kias tak tolak. Kias yang saya selalu bagi contoh tu qadha salat. Qadha salat ni Nabi cakap tak sengaja tertidur, tak sengaja termasuk terlupa lah. Terlupa tertidur. Tu memang kena qadha lah. Tapi tak berdosa. Lepas tu ada pula orang kata kalau tinggal sengaja tak wajib qadha. Mana ada hadis kata tinggal solat kena qadha. Itu nama dia kias. Kalau tak sengaja pun kena qadha, tu kias dia. Nabi kata jangan sentuh perempuan. Bukan marah kan? Jangan sentuh perempuan. Kalau orang kata, habis kalau pikul bawa lari, boleh lah. Kalau sentuh pun tak boleh, kalau bawa lari lagi tak boleh. Tu yang bodoh sangat tu. Lepas tu nama dia kias. Kias Macam kita katalah, hang mari rumah aku
Jom, makan mari datang tengah hari mari rumah aku. Ni ada orang datang rumah ni kat Banting. Dia tanya tari lah, dia bagi tari Amir datang. Dia kata Ustaz tak payah masak Ustaz tunggu je kami datang bawa lauk. Bagus juga. Dia datang jemaah surau lah nak datang. Datang rumah makan tengah hari. Dia kata datang rumah makan nasi. Adakah kita ni datang kita makan nasi saja? Gitulah. Makan nasi putih je. Yang lain, kau panggil aku makan nasi kan? Aku makan nasi. Tuan rumah kata apa bodohnya kau ni. Tu orang kata bodoh. Dia capang kiasan. Kiasan. Dah pencen. Orang tanya Adi, buat apa di? Tanam pisang. Contoh tanam pisang. Adakah pisang tu dia ambil tanam? Bukan. Dia tanam pokok pisang. Dia tanam anak pisang. Tu kena faham tu. Tapi tak ada orang kata tanam anak pisang. Orang kata tanam pisang. Betul tak? Sebab benda ni dah kiasan dia dah normal lah. Dah normal. Dah normal. Jadi bila menolak ni, tu kita dinamakan sumber hukum ni 4 ni lah. Okey. Lepas tu tengok pula yang ni. Okey. Syak pada syurga. Tengok dekat nota yang utama lah. Nota utama kopi balik. Pak. Sini. Kenapa jadi murtad? Kenapa jadi murtad? Sama juga menolak rukun iman. Tulis sini, beriman secara tafsil. Tafsil ni apa? Slide tak tukar, Ustaz. 1/1. Satu per satu. Itu tafsil. 1/1. Apakah rukun iman? Beriman pada hari akhirat. Okey. Apa makna dia benda-benda ni? Makna dia apa? Mengetahui dan meyakini setiap orang akan mati dan dibangkitkan untuk dihitung amalnya. Okey. Ni. Ini apa makan je pula ni? Aduh. Maknanya. Ini nama apa ni? Orang mana yang jawab? Aku nak orang KKR jawab pula. Orang KKR ni tawaduk tadi. Beriman ni, mengetahui, meyakini setiap orang akan mati dan dibangkitkan untuk dihitung amalnya. Ini nama apa ni? Okey, cuba lengkapkan kotak ni. Beriman secara, orang lain yang jawab. Okey. Apa ni? Orang muda tak menjawab ni, orang tua lah jawab ni. Beriman cara rangkuman. Bahasa Arab dia apa? Ijmal. Okey lah. Boleh sebut tu okey lah. Walaupun kadang-kadang bahasa lagi tunggu bahasa Melayu baru dapat, tak apa. Macam cucu saya kan. Dia kata, Atuk, kita nampaklah Atuk cemarah. Dia benar cakap apa Nampak dalam video Atuk cemarah. Ceramah.
Aku fikir aku ni garang sangat ke? Sampai ni cucu kata aku marah-marah cemarah. Marah agak. Dia kata cemarah. Kan dah pernah cakap lah ceramah. Bukan cemarah. Ceramah. Ceramah. Kita nampak Atuk dalam video cemarah. Itu baru cemarah tu. Orang berbual kat surau. Itu cemarah betul. Bukan macam marah Ustaz. Macam marah. Syahid. Dia kata Syahid ikut meeting tadi. Ambon. Ijmal. Okey, ijmal. Kalau kita kata begini, ini sama-sama belajarlah sikit rukun iman. Meyakini syurga, neraka, titian sirat, milan, telaga Kautsar, syurga, neraka dan lain-lain. Lain apa? Syafaat, pendakwaan, didakwa lah atas dosa-dosa dia. Pendakwaan. Ini nama ni satu persatu. Tadi satu persatu. Dan ini pula dikatakan beriman secara apa? Kat atas tadi lah. Tafsil. Okey. Satu tafsil, satu ijmal. Apakah hukum beriman kepada dua perkara ni, dua benda ni, dua kaedah ni? Hukum ni apa ni? Hukum beriman ni hukum apa? Sunat ke, makruh ke? Itulah maksud dia. Hukum dia adalah wajib usuli. Kenapa dia wajib usuli? Kerana berkait dengan akidah. Siapa tak ada lagi buku muntat? Kawan? Ambil. Nanti tu dia ikut kelas. Dia ikut kelas tak? Broji. Dia mari sini. Dulu sana. Tapi memang ikut lah. Dia kalau baca je pun tak faham. Tapi boleh lah. Tak apa boleh tanya. Alamak, dua je. Tinggal dua je. Ambil dua je lah. Wajib usuli. Kerana berkait dengan akidah. Bila wajib usuli dilanggar, maka kekal dalam neraka. Kenapa kekal neraka? Dia jatuh murtad. Tu dia punya jawapan yang ujung. Dia jatuh murtad. Lepas tu kita kena faham. Dia kata dia beriman pada hari akhirat. Dia kata dia beriman pada hari akhirat. Tetapi dia kata aku tak percaya syurga. Aku tak percaya neraka. Aku tak percaya mizan. Apa-apalah dalam tu. Dan dalam peristiwa akhirat ni. Aku tak percaya goncangan hari kiamat. Dunia ni bergoncang, aku tak percaya lah. Habislah murtad lah. Aku tak percaya telaga Kautsar. Aku tak percaya apa-apa dalam tu. Aku tak percaya nanti kambing yang bertanduk, yang tanduk, kambing yang tak bertanduk, nanti di akhirat, kambing yang tak bertanduk diberi tanduk untuk tanduk kambing yang tanduk dia kat dunia. Lepas tu dua-dua dia matikan.
Segala Tuhan tadi tu. Atas keadilan Tuhan. Dulu Ustaz kata gitulah. Kita gaduh dengan orang. Kalau kita kata dengan dia, kau ni bodoh lah. Okey, kita dah kata dia bodoh. Dia kata dengan kita, kau ni bengong. Okey, seri. Kalau kita kata, kau ni bengong, bahlul. Yang bahlul ni dia tak jawab, bahlul tu nanti dia akan dakwa kita. Dulu kau kata aku bahlul. Jadi keadilan Tuhan ni, dia ditunjuk gitu. Lepas tu nak kena tengok macam mana diceritakan lah. Dalam kitab apa lupa. Tanbihul Wafilin ke? Atau Minhajul Abidin. Nabi Musa, padahal aku tengok terang bilik ni kejap. Amunya tak jumpa Bat. Duduk. Kadang jadi nampak ada orang bentang kapet depan lift. Aku rasa siapa nak datang ni? Okey. Bila Nabi Musa ni, dia berkata dengan Allah, aku nak lihat keadilanmu. Nak lihat lah macam mana adil dia kau mengurus manusia lah. Maka Allah kata dengan Nabi Musa, kau panjatlah pokok tinggi dan kau lihatlah satu kejadian di sungai. Kejadian di sungai tau. Kelihatan seorang tua, ada orang naik kuda. Dia pergi minum air dekat sungai. Dulu mana ada air R&R. Dulu orang kat sungai yang minum air. Tak ada pula sakit perut tu. Steady. Dulu perut orang kuat kot. Sekarang kalau minum air sungai Temeloh. Boleh Syed? Okey lagi? Okey lagi. Saya dulu kecil-kecil tak ada apa lagi. Pelan ni. Dulu sungai Temeloh jenis je. Jenis sikit. Bukan cekam. Lebih keruh. Kenapa dia keruh Ada orang buat construction ke? Tanah Dia ujung dia jenis. Kalau dia musuh punya ujung Dia bukan macam dengan congkak. Congkak jenis tau. Congkak kan? Dia lah belum tembeling dulu. Oh, tembeling. Dia jenis. Tengok ke depan dulu. Ikan pun mabuk lah. Baru tu. Maka dia nampak ada seorang naik kuda membawa orang emas, letak dekat pokok dan dia minum air. Okey. Lepas dia minum air, dia lupa. Dia cabut. Datang orang tua ni atau orang seorang lagi datang, dia minum air juga. Itu macam R&R dulu lah kot. Dia nampak ada wang. Dia ambil cabut. Lepas tu datang pula orang tua. Orang tua ni tak tahulah dari mana datang. Mengajuk dengan anak ke apa tak tahu lah. Datang jalan seorang datang berhenti juga minum air. Bila datang minum air tu, datanglah balik orang pertama yang naik kuda tadi. Dia kata, kau ada nampak tak duit yang aku tertinggal? Tak ada. Oh, kau dah sorok dah ambil dia kata. Maka dia pukul, dia bunuh je. Orang ni. Jadi Nabi Musa dia kata kesiannya. Di manakah keadilan Tuhan? Dia bertanya lah. Maka Allah Ta'ala bercerita, rupanya orang tua ni masa dia muda dulu, dia pernah nanya orang datuk kepada yang kuda ni. Dulu masa muda dia jahat ke apa tak tahu lah. Dia bunuh datuk orang ni. Akhirnya Allah kifarahkan dia kena bunuh dengan cucu dia. Dan orang yang ambil duit ni, orang punya kuda ni, dulu dia punya keturunan pernah tak bayar gaji orang sebanyak tu pada satu orang lelaki. Dan orang lelaki tu adalah datuk kepada orang yang ambil duit tu. Faham tak? The moral of the story, Allah adil. Kita kalau ada orang cakap kita, tak pasal-pasal Kau ni bengong lah. Mungkin kita pernah cakap orang bengong. Atau
ada keturunan kita dah cakap keturunan dia bengong. Tak tahu, kita tak tahu. Mungkin great grandfather kita, moyang kita punya moyang, pernah cakap dengan moyang dia punya moyang. Kau ni bodoh lah. Tahu? Ada kemungkinan? Ya, ada kemungkinan. Kita mungkin pernah nanya orang kan. Kalau ni kita rasa tak nanya. Ayah datang kerja. Sekali je sama hidup dalam kerja Ahad. Tapi rasa tak nanya. Tapi nak mengadu dengan union. Malu lah. 8 tahun kerja KKR, sekali je bos tu panggil datang Ahad. Wah, tu datang ngeluh-ngeluh. Buka pintu bom. Ni aku malah ni. Sekali je yang ponting pergi Sogo waktu kerja tak cakap. Bukan sini bukan. Ini orang bentung yang cebat ni. Bukan. Orang sini tak. Orang sini aku tak nampak . Aku tak lagi Sogo. Sampai duduk tak pernah masuk Sogo. Itu tak cakap. Itu cakap apa ni pergi Sogo tu pejabat ni. Orang balik sembahyang Jumaat 2.30, dia balik 3.30. Tak cakap. Jadi Allah dengan rahmat dia tak nak rezeki tu haram. Yang mana akibatnya kita akan tanggung ke akhirat. Maka dilakukan dalam satu peristiwa, datang kerja, hari Ahad 6 jam. Dalam 6 jam, tak ada overtime. Tak boleh ambil time off. Kenapa? Mungkinlah dulu ada buat setengah jam hari ni, setengah jam hari ni. Pegang mouse, lelap. Kopi lelap. Setengah jam lelap. 20 minit, kejap lagi kan 20 minit. Tu hari tu dah setengah jam. Besok dah setengah jam. Besok pergi makan, orang turun makan pukul 1. Dia pukul 12, dah ada dekat orang jual keropok dekat bawah, hari Selasa. Contoh. Bukan sini Ustaz Bukan sini. Bukan. Contoh. Tadi kan aku pancit tadi kita ni kan contoh. Tak apa, kau hantar kembali pula aku dah pancit. Grab pun ada. Boleh. Jangan reverse tu hari ni, dia panggil. Tayar flat. Mutadah pun kena tunggu datang bantuan. Pergi angkat kereta, ganti tayar. Nak tampal tak boleh, bocor kat tepi. Kena berapa ratus lagi tayar tu. Sebab bukan kereta Adi apa, tayar besar tu, RM1,000 je. Lagi pening je. Itu keadilan. Jangan cakap, kenapa aku kena? Jangan cakap itu. Sekurang-kurangnya dia mengampunkan dosa kita lah. Okey. Ni dah. Syak pada syurga dah. Syak pada neraka dah. Tanda. Okey. Sekarang ni iktikad. Iktikad. Okey, letak kat sini pula. Ini perkara yang bawa murtad. Ini nama dia iktikad. Mula kena faham perkataan ni. Supaya jangan apa. Lupa dapur kat bat. Dapur kat sini. Dapur dah? Dia bagi kau ni kat bentung. Ustaz pun tu. Dia check. Cina yang post tu pun satu. Bat WhatsApp kat saya. Nama alamat. Badli Shah Al-Gemuki. Kan? Dia kan? Dia saja gurau-gurau kat saya. Al-Gemuki, Al-Botaki semua dia tulis. Saya pun WhatsApp kat Cina ni. Sebab dia hantar lambat. Dia pergi cop kat situ. Badli Al-Gemuki, Al-Pateni semua keluar. Saya baca tu gelap-gelap. Lepas tu nak pun lagi sekali. Dia kata, tu orang budak nama panjang. Mana? Itu bentung punya budak. Aku kata kau ni dulu benda betul lah. Saya tak nak edit kan. Buat bagi puk sepas dekat dia. Dia tulis. Dekat tu dia. Badli Shah Al-Gemuki, Al-Pateni, Al-Maturidi. Panjang nama. Ni iktikad ni. Iktikad. Dia tu Cina. Dia bukan tahu. Ini dia mesti pegang.
pegangan dalam hati. Pegangan hati. Kalau bukan pegangan, dia hanya lintasan, tak jadi. Bisikan datang lintasan. Allah jadikan makhluk. Siapa jadikan Allah? Tu dia lintas, dia datang. Pup dia hilang. Itu nama melintas. Adakah dia katakan murtad? Tak. Sebab apa? Dia bukan itikad. Dia lintasan. Itu beza lintasan. Tak adalah murtad. Pegangan dalam hati. Tulis lagi nota. Bukan lintasan. So ada orang tengok, Allah Ustaz, lah ini dah murtad ke, gini-gini. Bukan, lintasan bukan. Lintasan ni bukan. Tapi etikad dia berpegang. Mana dia berpegang, etikad dia, tiada satu daripada sifat Allah yang wajib baginya dengan ijma' ulama'. Maknanya, kalau kita nak tulis perkataan lain, menafikan mana sifat kesempurnaan yang ijma' dengan ulama'. Apa sifat kesempurnaan yang ijma' dengan ulama' ni? Sifat kesempurnaan ni dia bilangan dia tiada terhingga banyaknya. Tapi ulama' ijma' dia berapa? Ijma' 20 atau 13. 13 pun tak apa, 20 tak apa. 20 sifat yang wajib bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah. Tahulah wujud idam bakar tu lah. Sampai 20 lah. Wajib bagi Allah. Kalau dia kata Allah ni tiada kudrah, murtad. Allah ni tiada ilmu, jahil dia, murtad. Allah ni dia tak dengar. Dia tak dengar. Tak dengar yang dia peka. Maka murtadlah dia. Kenapa? Dia menafikan mana-mana sifat yang wajib bagi Allah. Wajib ni wajib apa? Apa dia? Wajib apa dia? Tak, baca dulu. Sifat wajib bagi Allah. Wajib apa? Wajib apa dia? Akal. Kalau aku tunggu kau jawab, makanan pun sejuk. Wajib akal. Wajib akal. Itu sifat wajib bagi Allah. Mari buat ulang kaji sikit. Sifat wajib bagi Allah. Takrif. 5 takrif. 1. Ini ulang kaji ni. Barang yang tiada diterima akal akan adanya. 2. Pasti, sungguh ada. 3. Senantiasa ada. 4. Tiada menerima. Tiada. 5. Sungguh ada. Memang layak ada. Memang layak ada. Memang layak ada. Ustaz nombor 1 salah Ustaz. Tiadanya. Aku saja buat salah. Nak tengok kau perasan tak? Naiman salah pun. Salah type. Ini hanya ulang kaji ni. Ulang kaji. Mengulang-ulang kajian yang ada. Ni.
Ini pada hukum. Tadi pada hukum akal. Pada hukum syarak. Wajib mengetahui dan mengakui putus. Putus dalam braket. Dalam. Ni. Ini panggil apa ni? Ini nama apa ni? Mengetahui dan mengakui putus. Ini nama dia. Kewajipan setiap mukallaf. Okey. Ini nama dia wajib usuli. Kalau dia menafikan yang diijmakkan ulama ni 20 lah. Walaupun bilangan ni tidak terhingga. Jadi kalau kita faham, kita tahu, kita yakin, kita belajar 20 ni, 20 sifat ni, layaklah kita dikatakan mengenal Allah. Dan kalau ditolak salah satu sifat wajib bagi Allah, yang wajib ni ijma' ulama'. Ijma' ulama'. Ulama' dah kumpul di sifat ni. Ijma' ulama'. Maka murtadlah dia. Murtadlah dia. Kenapa Dia lawan ijma'. Patut ijma' ni tak lawan. Sebab dia sumber hukum. Quran tak boleh lawan. Hadis tak boleh lawan. Kalau hadis tak ijma' lah apa? Ada ulama' kata hadis ni tak ada. Ada ulama' kata hadis ni ada. Yang kata ada pun tak murtad. Yang kata tak ada pun tak murtad. Kenapa? Dia bukan ijma'. Dia bukan ijma'. Sebab tu benda yang murtad ni benda ijma'. Ijma' ni apa? Benda yang sepakat, benda yang masyhur, benda yang utama dan ulama' sepakat mengatakan itulah dia. Itu nama dia ijma'. Itu kalau ijma' yang tolak. Jangan tolak. Pendapat yang masyhur tu jangan tolak. Dia boleh mengganggu pada akidah. Okey, ni. Ini dah. Ini dah. Mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal pula. Perkara apa? Maklum fi darurah. Maklum ni bahasa Arab. Darurah ni mudah. Benda yang dimaklum, yang kita maklum dan benda ni mudah je. Orang budak-budak pun tahu. Kalau dia kata haram berkahwin ni. Haram berkahwin. Kalau dia kata haram berkahwin mahram. Itu betul lah. Dia kata cara umum. Kahwin ni haram. Sedangkan budak-budak pun tahu kahwin ni boleh. Budak-budak pun tahu. Kan pergi cerita budak tahu. Dulu kecil-kecil main kahwin-kahwin. Budak-budak pun tahu. Budak-budak pun tahu puasa ni. Kena puasa. Tapi kalau ditolak, dia murtad. Maklum diketahui agama dengan mudah. Commonly known. Wellly, bukan apa, commonly known. Apa lagi buat? Kalau well, lagi mana? Welly. Well known. Well known. Bukan welly. Commonly known. Very well known. Orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu kahwin ni okey, boleh. Dia kata kahwin ni haram. Habis yang halal apa? Yang halal macam LGBT OKR dia. Kalau otak kau LGBT. Kau pergi pakai pakaian separuh mungkin, kau pergi jalan dekat Tukul Rahman. Elok lipstick aja boleh dua tahu. Malu ke? Agak-agak orang Islam tak adalah. Orang kafirnya tu hal lah. Tapi kalau orang Islam pun ada.
menakutkan. Ni kalau kita sebut perkataan kan, dalam kitab dia sebut sini, perkataan ni, tertukar lah. Online tukar slide tak? Dah Ustaz, dah tukar dah Ustaz. Okey, ni maklum fi darurah. Maklum ni perkataan Arab tapi Melayu ambil. Banyak perkataan Melayu ni dia ambil daripada perkataan Arab. Sujud, rukuk, nafi. Tu perkataan Arab pun tu, nafi. Maknanya benda yang tidak dibahaskan lah. Benda yang tak dibahaskan. Kalau benda yang dibahaskan, contoh, ada orang bahas, ulama-ulama bahas, dia kata apa? Belangkas. Belangkas ada kata tak haram, ada kata haram. Tu dibahaskan dan benda tu bukan diketahui dengan mudah. Kalau ada orang kata haram, orang tak haram, dia tak murtad lah. Tak murtad lah. Bila benda ni dibahas, kadang-kadang tak clear, eloknya tinggalkan yang jubahat lah. Kalau telur, selagi telur tu tidak bisa, dia boleh makan. Telur belangkas, ni orang buat asam pedas tu dekat Gunung Tinggi tu, apa telur dia ke badan dia? Badan buaya, telur buaya. Mana boleh kan? Nak pergi makan belangkas, pergilah Gunung Tinggi. Tapi kalau dalam kitab Bidayatul Aulad, dia kata haram. Dan ada ustaz kata haram, yang saya belajar ustaz kata haram. Ada pula yang kata tak haram. Itu bukan ijma'. Dia dua alam. Dia nanti dua alam. Ada yang kata dia tak dua alam. Letak je atas pantai kan dia mati je. Pernah cukup belangkas tak? Ada kilap lah. Kilap, ada kilap. Ada khilaf lah. Bila khilaf tu dia bukan ijma'. Boleh makan? Pulang kan makan? Ada tinggalkan lah kilap. Boleh makan? Makan. Batin boleh makan. Kalau ada batin tak ada khilaf. Batin tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Kalau jumpa makan lah. Khilaf jumpa boleh. Kalau makan dekat apa buat toki. Dia tak ada masa lagi terbelur lah. Geram je. Tak ada masa lagi Kita terbelur. lagi terbelum dia nak buat satu tempat tu. Sedap. Macam mana? Patin Bangau ke. Patin Bangau? Patin Malu. Ada lagi? Ada. Itu lagi dahsyat Ustaz. Ni bawa ni orang terbelur ni lagi terror. Patin Gobang. Gobang pun ada. Gobang. Dia lagi sedap ada Gobang Ustaz. Lagi sedap. Okay kan? Setiap orang dia rasa beza-beza Ustaz. Pak Akub Yang dia popular apa? Pak apa? Pak Ayub, Pak Akub. Pak Akub kan? Banyak. Sekali dah banyak lah. Pak Akub ni, dia ni kawan budak Telkom geng lah, kawan lah. Dulu dia masak kat dapur. Sekali orang pindah dia kata dia mandrem. Kalau dia masuk ke depan. Dia masak kat depan tau. Orang makan kan dia masak kat sini. Sebab dia sedih, dia kata orang kata dia ni benda makan ni tak payah mandrem. Orang lelaki makan ni macam darah ni. Masak sedap pula macam kita. Nak macam kita, ada buat pengakuan. Tahu je pun sampai. Orang kata kau tak sup pergi kedai dia. Dia mandrem apa kat kau? Tak payah mandrem. Dia seronok nak jalan nak makan. Ya. Itulah hiburan kita pun. Okey. Dia kata apa ni? Dengan ijma' yang maklum. Dengan ijma' lagi satu maklum. Kalau benda ni, hukum ni haram. Tapi dia tak maklum, dia tak mudah. Dia memerlukan pembahasan. Itu tak murtad.
Dia syarat dia ijma' dan mudah. Maknanya orang awam boleh, boleh tahu lah. Kalau orang awam boleh tahu. Orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu. Orang kafir dia bercakap, you daripada you couple-couple orang kafir siap pantun. Buah apple, buah oren. Dari couple elok kahwin, dia kata. Oh lama. Orang kafir cakap pantun dengan kita ni. Buah apple, buah oren. Dari couple elok you kahwin. Macam. Kita ni orang Islam. Boleh jadi couple baik kahwin. Itu saya yang buat pantun, bukan lagi kitab tau. Bukan ijma'. Itu kan ijma' tau. Itu kan ijma'. Jadi dia syarat dia ijma'. Ni syarat ni. Syarat pada jatuhnya murtad pada hukum mengharamkan, ni kecil ni. Syarat untuk menjatuhkan murtad adalah dua. Satu, benda ni ijma' ulama'. Dua, benda ni maklum fi darurah. Apa? Perkara mudah yang diketahui agama. Ni ada. Lepas tu nak kena belajar tengok dia punya mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Seperti berkahwin. Jangan cakap lelaki kalau kahwin dua haram. Jangan cakap itu. Walaupun kita tak setuju, itu cerita lain. Amboi, Syahid. Persatuan lelaki-lelaki KR. Betul. Kau tak dengar persatuan perempuan jawab ni. Dia buat banner kat luar nanti. Anda nak kahwin, pergi counselling gitu. Kalau dia kata, mana ni tak adil lah agama. Ni boleh murtad. Tapi kalau dia kata, kahwin dua, kalau tak mampu, memang ada hukum. Kalau tak mampu, dia ada kahwin ni asal dia harus kan. Kalau dia memang nak kahwin dan dia mampu, hukum dia wajib. Dia memang nak kahwin. Dia tengok perempuan dia. Kalau dia tengok perempuan, dia tengok mikrofon, sama dia kata. Tegur sangat tu. Tegur sangat lah. Dia tak ada kendak lah. Tapi kalau dia tengok perempuan, dia seronok. Lepas tu dia sampai terjebak pada maksiat, hukum dia wajib kahwin. Kalau tak ada duit, dia wajib simpan duit. Hukum dia wajib simpan duit. Kalau dia suarakan pada wali dia, bah nak kahwin, bah tak ada perempuan nak. Dan tengok anak dia ni menggelitis macamnya. Tengok kat supermarket, dia tengok perempuan. Bapak dia perasan. Oh, tengok itu oh. Maka bapak dia kena carikan. Macam helikopter. Helikopter. Bapak dia kena carikan. Kenapa? Wajib carikan. Kalau tidak, takut dibilangi. Sebab tu kalau orang yang berkendak pada kahwin, dia tengok perempuan dia seronok lah. Maka dia tak mampu kahwin, maka dia wajib buat tu benda. Wajiblah dia berpuasa. Hukum puasa tu jadi wajib kat dia lah. Kalau dengan puasa ni, nafsu dia terkawal. Tapi jangan berkata, kau ni puasa dia kamil. Berapa? Kau ni, janganlah gitu. Janganlah bodoh sangat gitu. Aku rasa kau ni nafsu kuda ni. Gitu. Bodoh dengan kau. Kan puasa sunat ni. Puasa sunat Oh iya ke? Yang cakap ni bodoh sama. Tak tahu istilah kami puasa sunat. Orang bujang kan ramai yang, orang perempuan ramai tu puasa tu tengok. Tapi kalau kita puasa dulu, kita tak tahu hukum. Mungkin ada salah, elok ingat Allah lah. Kita tengok perempuan, rajin puasa ni perempuan. Lelaki ni dia berbual patin.
Patin madu. Itulah tadi tu lah. Wah, tu yang susah nak botol buat. Ni syarat. Okey. Lepas tu, Kita dah puasa, dah orang ajak makan lah. amboi. Meraihkan. Meraihkan. Tapi memang kau berdarah ke? Okey, ni pula. Sambung ni itikad. Dekat nota ni. Tengok dekat nota ni. Ni. Muka berapa ni? 4. Tapi dia ada penerangan ni. Menghalalkan. Okey, 3 ni. Maknanya dia beriktikad menghalalkan. Nampak 3 ni? 3 ni. Menghalalkan. Ni 3 ni. Saya copy balik je tu. Kenapa dia jadi murtad? Satu, menghalalkan solat tanpa wuduk. Dia kata solat ni ijma' ulama' solat kena ada wuduk. Tapi kalau semayang jenazah, ada ulama' kata tak ada wuduk boleh. Pernah dengar tak? Dulu Ustaz Ridauddin kata kalau kita ni pergi masjid nampak dia orang semayang jenazah, kita ni baru sampai. Nampak dia orang dah nak habis semayang ni. Kita tak apa, kita boleh pakai pendapat tu yang kata tak ada wuduk, tak apa, kita selik. Allah Akbar. Kenapa? Bukan ijma'. Bukan ijma'. Tapi bukan masyhur kalangan kita lah. Bukan masyhur di kalangan kita. Walaupun dia dalam mazhab Hanafi juga ada yang bercakap itulah. Maknanya kita nak kata apa? Kalau dia kata solat jenazah ni tak ada wuduk boleh, dia tak kafir. Kenapa? Bukan ijma'. Bukan benda mudah. Ini benda bahasan, bukan benda mudah. Tadi syarat dia ijma' dan maklum fi darurah. Ini bukan maklum fi darurah. Tapi kalau dia kata sebenarnya asal tak payah wuduk, sebenarnya zuhur kena wuduk, itu murtad. Tak tahu lah ni pahaman apa dia pakai. Jaranglah orang kata gini. Menghalalkan membunuh yang dihormati dengan tiada sebenar. Benda yang tak boleh bunuh, dia bunuh. Pukul 9 Ustaz. Orang ke, apa ke kan, binatang ke. Ada binatang yang harus dibunuh. Binatang bisa. Ular dan binatang yang jahat perangai dia. Apa? Cicak. Dia berak mengata-kata cicak ni. Kalau boleh buat tandas, kata nak buat tandas untuk dia. Kat rumah tu buat. Penuh. Dia kat luar, dekat sini, dekat situ, dekat pintu. Sebab kita pijak lah. Dia orang mengemas kan. Cubalah buat tandas, buat kotak kecil tandas lelaki. Jantan lah, tandas lelaki. Tengok dia masuk sana ke, mana tahu kan. Betul lah. Itu saya nampak, dia kena bunuh cicak. Lepas tu ada dikatakan sunat bunuh cicak. Ini kenapa ni? Menghalalkan mencuri dan merampas. Kenapa? Telah ijma' dulu kecil-kecil Pak, kalau curi mangga rumah Cina tak apa. Betul. Ayam. Betul Ustaz. Dia tak ada harbi-harbi. Pernah buat. Dia tak ada harbi-harbi. Alamak 29 lah. Budak kelas politeknik, saya M4. Budak M3, dia masuk kat, pasal kami ni nak pergi makmal. Yang pergi workshop. Kami tu ada hari-hari pergi workshop. Pakai mesin-mesin kan. Politeknik. Dia masuk, mana
budak Cina punya beg lah. Tai aku hilang lah kata tu. Dia nak curi tai. Dia nak ambil tai budak Cina. Ini satu pergi ambil mangga orang Cina. Balik Melayu Jumaat, masuk dalam baju Melayu. Ustaz kata, siapa ajar kau kata boleh? Tak tahu siapa yang sebarkan pahaman sesat ni. Siapa sebarkan tu nak tahu jugalah siapa dia punya owner. Kat kampung saya sama. Tak tahu lah. Benda ni merata tau cakap. Kat kampung, kat KL, dekat sini. Luas tau. Pendapat pejabat ni. Pendapat mazhab mana pun tak ada ni. Mazhab sendiri. Ui, salah lah. Itu yang orang curi limau dekat Kat toko. Kat toko? Kat rumah. lagi kau hajar. Tak apa. Dia Tak apa. Telah ijma' dan maklum pada darurah. Maklum pada mudah. Maklum pada mudah. Okey, dah. Ni orang nak kerja ni. Marah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf semua kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Lanjut. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ampun maaf Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tolong dia mudah saya urusan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yang mencari dengan isteri yang mak dia dengan suami dia itu dah dapat nikah. Lain tu mak. Assalamualaikum. Bukan isteri. Ada tadi. Ladies, tutup phone.